Yo guys, hari ni BYD baru je lancarkan BYD M6. Dan kereta ni boleh kata ramai orang berminat nak tengok sebab dia adalah kereta MPV untuk jenis kereta elektrik. Ada bateri dekat dalam, ada motor, tak ada enjin basically. Alright. So nama aku Fazli. Nama aku Hamzah. So kita orang actually pemilik owner kereta elektrik. Dan apa pendapat kita orang dengan kereta dia orang BYD M6 yang baru ni? So far aku rasa cantik. Pendapat kau Hamzah? Untuk price sangat berbaloi, very comfortable, tapi kita akan discuss in detail kejap lagi. Harga dia starting adalah RM109,000 starting, yang tu standard range, yang extended 123,800. so beza dekat sini dalam RM14,000. Tapi upgrade macam ni actually ada banyak juga jajan ataupun orang kata upgrade lah yang korang akan dapat in terms of dia punya interior, in terms of dia punya bateri dan sebagainya. Why nak kita cakap tentang bateri dulu lah? Bateri berapa kapasiti? So bateri untuk standard tu dalam 55 kWh starting untuk standardnya, then extended dalam 71 kW lah. Oh, boleh kata jauh jugalah jurang antara standard range dan juga extended. And dia punya range pula macam mana? Range dia 420 km NEDC, dengan extended is 530. Oh, boleh kata 100 jugalah. Yes. Beza kilometer of range kan, lebih NEDC kan. So NEDC ni boleh kata korang kena cut dalam 10% macam tu berbanding dengan WLTP. Tapi sebenarnya dia bergantung pada pemanduan jugalah. Betul. Kalau bawa 150, 120 kan, tu memang tak dapat lah nak sampai 500 lebih. Alright. In terms of dia punya look lah kan. So far, suka ke dengan design kereta ni? Ada nampak macam BYD ke tak? Ataupun memang nampak totally different? Dia nampak lah macam BYD, especially kat depan ni dia yang lining ni sama macam kalau kita tengok kereta. Lah, betul lah. Yes. Boleh nampak dekat situ. Dan aku suka sebenarnya dia ada kamera dekat depan tau. Yes. Kereta lain yang mahal pun tak ada kamera dekat depan. Tak banyak. Tak banyak. Ada 360 kamera. Yes. Dan dia juga akan ada assist lah. Contoh macam boleh tengok dekat kamera dekat atas tu. And so far, dia punya grill pun tak ada nampak minimalis. Even harga dia 109 saja. Dia punya bumper seal nampak hidup dan juga sporty tau. Betul. Sebagai contoh dia dah ada ruang dekat bawah ni. Kan? Dan dia juga actually ada macam ruang angin dekat sini ataupun kata kanat dekat bumper dia. Dan dia actually hidup. Ada lubang. Yes. Which is unheard of untuk Bukan sebuah fake kereta lah. MPV. Yes, betul. Mana nak cari? Ataupun kereta ni tak laju sangat pun. Aku pun tak tahu apa function bila dia buat. Alright. And lampu dia pun nampak nice, nampak macam yelah kereta BYD kan. Dia ada DRL dekat sini. Korang boleh nampak memang cantik bagi pendapat aku. Ya, tu adalah bahagian depan dia. Why not kita pergi dekat tepi pula, alright? Jom. Pergi ke sisi kereta ni, BYD M6. Dia nampak macam like almost the same car. Macam kereta MPV yang lain juga. Dia tak nampak besar sangat dan dia tak nampak kecil. Kan? Walaupun dia boleh kata kalau tengok dia tak besar lah. Boleh kata macam tu lah. Tapi kita nak cakap sikit tentang dia punya in terms of dia punya trim. Ada nampak something sama beza tak dengan kereta lain? Sama beza dengan kereta lain. Dia lebih kurang macam kereta either Pro 2 ataupun kereta Toyota Altiva? Bukan Altiva. Apa satu lagi tu? Arus Alza. Arus dan juga Alza. Yes, betul. So dia almost the same segment lah kalau kan. Dia ada seat yang banyak dekat belakang. Dan another thing is, aku perasan dia punya trim dekat sini dia banyak chrome tau. So ni adalah extended range. Dan kau nampak chrome dekat sini, chrome dekat situ. Dan aku suka dengan design ada orang kata rooftop punya rail. So ni orang kata untuk basikal lah. Susah nak nampak untuk kereta macam ni sebenarnya. Untuk MPV. Yang ni je nampak macam like eksklusif sikit. Nampak cantik, nampak kemas, nampak premium. Other than that, korang akan dapat kamera dekat sini juga. Yalah, sebab dia ada 360 camera kan. Yes. Dia punya tayar 225 55 R17. Dia punya brand pun kita tak pernah dengar sangat kat Malaysia ni. GT ataupun GT Control P10. Oh, 17 inci untuk MPV. 17 Boleh kata besar lah untuk saiz dia macam ni. Yes. And ketebalan dia 55. 55. Normal lah, normal size lah kan. Normal size. Tapi apa yang aku suka ni kat sini Hamzah, dia punya design rim. Nampak macam design apa? Ni macam design apa Macam kereta sport sebenarnya kalau korang tahu. Dia macam ni lah, apa nama? BMW jugalah. Dia punya competition punya package. Almost the same. Tapi yang bukan yang modern, yang baru tu memang lain sikit lah. Tapi yelah, aku suka design macam ni. Dia macam HRE punya design. Tapi itulah, dia bila ada dekat kereta ni nampak macam like kereta sikit lah. Aku mana nak cakap. Tapi ada benda lah yang agak pelik dan juga kelakar.
Ni lah, aku tak tahu kenapa dia letak space dekat belakang. Adakah dia letak benda ni just nak bagi tahu ada ruang dekat belakang ke kan? Mungkin kot sebab tak ada sebab lain kan saya rasa. Rasa macam tak sepatutnya dia letak lah benda ni. betul. Dia patut bagi kosong je sebab aku ingatkan dia macam like model dia kan. Dia Yes. bukan even variant dia. Yes. Nak cakap variant dia nama extended tapi space kat sini. So, Itulah. tahulah. And banyak chrome. Nampak? Ni chrome. Speaking of space, Bawah chrome. kan, mungkin Fazli boleh buka pintu, kita tunjuk space macam mana nak buka. When how big is it kan? So macam pintu dia dah 90 degrees, almost 90 degrees, which is quite spacious, easy untuk orang masuk. Bukan macam normal kereta lain. And then dekat belakang ni pun Kita pergi dekat boot space. Kita cakap tentang boot space. Oh, ada ni. Ada automated boots. So, ni adalah dia punya BYD M6 punya boot. Dan ni adalah, boleh kata dah turunkan dia punya seat dekat belakang. 2 seat actually dekat belakang. Tak ada ruang untuk orang masuk tau. So, benda ni like, kena tutup dulu yang tu, baru boleh masuk. And dia punya ruang sebenarnya tak banyak. Tapi, pendapat kau, 580 turunkan kerusi, banyak ke? okay lah. Dia bukan macam kereta lain, tapi for the price yang kita bayar, for me balut lah. Rasa macam like Alza pun almost the same saja kan dia punya space. Sebab bayangkan kalau kita angkat ni, ruang dia dekat sini like Dekat sini lah. short. Kat sini the stop. Myvi rasanya lagi besar in terms of dia punya boot space kalau ikutkan. And ruang dekat bawah ni pun tak ada apa. Tak ada ruang. Itu saja. Tools dia dan sebagainya. Alright. So apa yang aku suka dekat dalam ni ialah dia ada power boot kan. Tapi itulah. Itu saja yang korang akan dapat. 580 folded, bukan folded folded. Jangan ingat aku cakap lain pula. Okay, design belakang macam mana? Design belakang actually personally aku suka sebab even though yes dia nampak very distinctive ataupun nampak very similar to Atto 3, tapi nampak macam ni lagi cantik sikit lah. Sebab especially I like the line. Aku ada soft spot pasal line ni. Line ni all the way cantik, end to end. Betul. And then I think dia punya signal kat belakang pun is actually yang macam typical ni lah. Typical ke yang breathing tu? Ya, yang breathing tu. Panggil sequential. Sequential. Dia sequential. Rasanya sequential. Kita boleh test. Kalau tak nampak tadi kat betul-betul belakang. power ni. Okey, jap. Rasanya sequential. Buka. Boleh kita buka. Kejap. Tengok sequential ke tak? Oh, sequential. Sequential. Cantik lah untuk kereta BYD M6. Sequential lights, sequential signal memang nampak premium sikit lah. Yes, betul. And kau tahu tak design belakang nampak macam apa? Nampak macam apa? To be honest, nampak sikit macam kalau kereta premium kan. Either a Mercedes GLC kan? Dia ada GLC sikit ataupun Dia ada BMW X6 juga sebenarnya. Ya betul. Belakang dia kan, cuma dia kecil je. Yes, kecil. Betul. Nice betul. lah. Lepas tu ada ni lah, beritahu ni adalah kereta EV. Yes. Right. So tak ada exhaust. Dia punya diffuser belakang like kosong tau. Dan warna chrome. Pelik lah kenapa dia tak chrome dekat bawah. Mungkin itu dia punya design element lah kot saya rasa. Itulah. Alright. So kita nak ada spoiler, lupa nak cakap. Dan juga brake lights dia actually dekat atas. Yes. Dia bukan dekat bawah. Dia bukan dekat dalam, dia dekat luar dan juga dekat spoiler dia. Betul. Spoiler dia ni sebenarnya agak besar untuk stok. And boleh tambah lah kalau nak. Alright. So now kita cakap tentang dia punya interior dia pula. Alright, jom. Sebelum kita masuk dekat dalam lah kan, enjoy dia punya interior, why not kita cakap tentang dia punya charging speed. Sebab benda tu lah yang paling penting untuk owner kereta elektrik. So Hamzah, berapa dia punya charging speed kat sini? Okay, untuk standard ni dia punya charging speed is 89 kW. Kalau extended tak salah saya 115 kW. So itu 18,000 tu kita bayar tu jugalah nak ikutkan. So yelah, boleh kata untuk charging speed lebih 100 kW masa sekarang bagi aku okey lah. Yes, betul. Actually 100 ke atas is the minimum requirement lah bagi. Considered okey lah kan. Dia laju lah. Yes. Dia tak slow sangat. Sebab kita orang sebenarnya sebagai pengguna kereta elektrik rasa macam bawah 100 tu slow. Like sangat-sangat slow. Dulu macam okey je, tapi sekarang rasa macam like it's not suitable lah untuk owner kereta elektrik. Especially kalau kita pergi highway kan. Kalau kita tunggu kat highway bawah daripada 100 kW tu tunggu lama sikit lah. Kalau 100 above tu still better sikit lah. Alright, berapa pula dia punya AC charge dekat sini? 7 kW. Boleh kata 7 kW tu kira okey lah kan untuk home charging. Lagipun kita memang tinggalkan kereta dekat rumah.
ambil masa like 6 ataupun 7 jam untuk charge penuh. Bukan charge penuh lah. Yeah, personally untuk aku kat rumah, even pakai kat rumah pun 3.7 kilowatt je. Tak untuk for the whole. 3.7. Kalau charge setiap hari 3.7 dah lebih cukup. In fact 2 kilowatt pun dah cukup. Tapi cuma kalau kita pergi travelling, pergi ke hotel ke apa kan, 7 tu a bit low lah. Ikutkan elok-eloknya 11 kilowatt at least lah. Okay. So dekat sini 7 kilowatt ni kira okey lah. Tapi kalau boleh kita nak naik lah 11 at least lah untuk tu. Naikkan lagi lah kalau boleh BYD. Even though dia punya tak silap aku yang seal pun tak sampai 11, 7 sahaja. 7 juga. So untuk sports car yang harga macam tu pada kita ni sama lagi AC agak pelik lah. Alright. Sekarang kita nak tengok benda yang basically baru untuk kereta BYD masuk dalam Malaysia. Okay, sekarang kita nak cakap tentang dia punya bukan side mirror Kita nak cakap tentang teknologi yang dia baru sahaja letak dalam kereta BYD dalam Malaysia tau. So, apa tu? Basically it's NFC. Let's just say you pakai Apple iPhone kan, bila kita double click untuk bayar buat payment tu, dia keluar NFC punya feature where dalam wallet tu ada credit card. Similar macam BYD, dia ada benda tu juga where you boleh guna NFC untuk unlock your car. So, dia akan ada apps untuk unlock lah kan? Yes. Untuk kereta BYD model ni saja, M6 saja. Dia punya seal, Dolphin ke Atto 3 ke tu tak support. Yes. Tapi itulah, benda tu buatkan aku rasa macam wow, lepas ni mungkin BYD dah tak bagi kunci fizikal. Tapi still untuk model ni dia bagi kunci fizikal lah untuk unlock korang punya kereta. But it's orang kata peace of mind bila kita tak lupa bawa kunci kan. Betul. And akan ada 2 orang yang boleh akses kunci tu secara digital. Sama ada owner ataupun wife orang tu lah. 2 orang saja, tak boleh lebih daripada tu. Betul. Alright. So, now kita cakap tentang dia punya interior pula. Right, let's go. Okay, interior dia macam mana? Dashboard dia, steering dia, pendapat kau? Steady. Untuk harga ni macam tadi bila aku tengah drive, in my mind aku fikir kita apa yang kita kena patutnya compare kan. So the closest for me is the Toyota Veloz. Harga dia 95,000 starting. And then untuk apa yang kita dapat dalam 109 ni, it's actually quite banyak jugalah. Satunya ada NFC charging. Ada wireless charging. Wireless charging dalam ni. Lepas tu dia punya interior pun build quality, fit and finish. Tadi kita tutup pintu tadi pun sedap. Kedap kan. Lepas tu and then steering pun very light in fact untuk MPV. Maybe sebab tayar dia pun 17 inci kan, tapi memang very comfortable lah. And then kita dapat panoramic sunroof lagi. So harga 95,000 tu tak tahu dapat ke tak. 109 untuk kereta ni, tapi 95,000 untuk Veloz, sorry. Tapi 109 kita dapat. Bagi aku lah kan, untuk dia punya interior ni, dalam ni dia lain sikit berbanding dengan BYD tau. Contoh macam BYD Dolphin ke, Seal ke, Atto 3 ke, dalam ni kalau kau tak pernah masuk dalam sesebuah BYD yang dilancarkan sebelum ni, orang akan cakap kereta ni is a bit different dan juga hampir sama macam kereta lain tau. Sebab dekat sini dia plastik, hard plastik, sini hard plastik, ni soft lah. Tapi adalah hard plastik tu lagi banyak daripada soft plastik. Kalau kau tengok kereta lain, Dolphin ke, Atto 3 ke, Seal ke, semua rasa premium. Design dia tak macam ni tau. So ni adalah kereta yang totally different daripada apa yang aku kenal bila aku cakap pasal kereta BYD. So ni memang tak boleh expect lebih lah in terms of dia punya interior. Tapi mungkin harga dia pun harga dia lagi rendah kan. Berpatutan lah kan. Dia kata dia tak mahal macam kereta yang lain. However Dolphin pun tak mahal. Harga pun lebih kurang je. Betul juga. Kenapa yang tu tak dapat layanan macam ni kan? Betul. And another thing is, dia punya steering ni aku suka. Sebab apa kalau kau tengok design BYD Atto 3, kau pernah naik kan tengok kan, dia nampak kelakar sikit lah. Yes, betul. Tapi yang ni nampak modern. Dan kalau ikutkan dia sama macam sebuah BYD Seal facelift. Dia punya ni dekat sini dia tak bulat, bawah ada bespoke punya orang kata steering wheel design, dan ada macam lubang kat sini, membuatkan dia punya steering nampak menarik lah, nampak unik lah, dan nampak modern. Tu yang penting, dia bukan nampak design yang pelik. And satu benda lagi yang kau perasan, dashboard dia punya meter. Yes. Ni adalah the first BYD aku tengok analog. So agak kelakar lah, sebab bila aku tengok dia punya meter ni, analog meter ni rasa macam kereta petrol. Ais. Yes. Kan? Dia punya RPM tu dia tukar kepada KW. Ya. Power lah. Dia bukan RPM. So it's a bit funny to us lah sebagai owner elektrik dan juga ni.
Tapi korang akan nampak macam like charge rate tu, lepas tu nampak boost bila korang turn kepada sport mode. Yes, kereta ni ada sport mode. Yes, ada. Gila tak gila untuk kereta MPV. Dan harga macam ni. Another thing is, aku suka bila dia actually letak gear knob kat sini tau. Tambah sikit based on your point kan. Actually what I like about this car, dia elok untuk orang yang nak convert ke EV tapi tak nak rasa macam terlampau convert sangat. Faham tak? Sebab dia punya design dia macam very similar to kereta lain. Macam in fact ada dashboard, gear dekat sini. Steering design pun macam kereta lain pun boleh nampak. Tapi at the same time it's BYD lah. Dia bukan macam kereta-kereta biasa lah kan. Dia kalau kan BYD memang aim untuk pengguna dia rasa macam sebuah kereta normal. Yes, betul. Yes. Sebagai contoh, okay, tadi kau dah bawa kereta ni kan? Macam mana dia punya driving? Driving dia sangat-sangat comfortable bagi aku kan, sebab apa ni, again maybe because the rim size tu 17 tu, which is although it's big tapi mungkin dia punya ketebalan tu tebal juga nak ikut kan. So sangat comfortable. Dia punya apa ni, steering pun ringan. So for daily driving, long distance driving, sangat-sangat comfortable for the price that you're getting. Dapat ni lagi, sunroof lagi. Tadi dekat apa ni, dekat BYD tu diorang siap promote boleh karaoke lagi dalam kereta. So itu yang kita nak. dalam apa tu, dalam kereta ni maknanya family pun akan lebih sukalah duduk dalam kereta BYD kan. So overall I think it's a very good car lah. I mean for the price yang apa yang kita dapat ni, not bad at all. Memang kompetitif lah, even dengan ICE kan. Itulah. Yes, range betul. Macam tu, range dalam 500 lebih. Kelajuan dia berapa? 10 point? 10.1 untuk paling murah. Itu paling murah. 8.6 untuk extended. Ya, 8.6 kira laju lah tu untuk sebuah kereta macam ni kan. So yeah, quite like it. And bila ada karaoke macam tu, and kereta ni ada V2L. Yes, itu boleh penting. BYD ada V2L. All across all dia orang punya range. Itu yang bagus. Itu yang kita nak tengok. Dan rasa useful sikit lah bila ada features macam tu. Aku harap jenama lain akan dapat ikut lah. Okay, ruang dekat belakang passenger, macam mana kalau anak nak masuk ke? Actually quite besar. Dia quite besar, not just on the seat, tapi dia punya headroom pun banyak lah kan. Banyak juga. Luas. Lepas tu boleh nampak ada aircon vent dekat sisi tu. Kiri kanan. Sampai belakang. Yes, untuk orang yang third row tu, boleh duduk dengan apa kata sejuk lah macam tu. Exactly. Lepas tu untuk dia punya seat ni memang selesa lah. Dia tak adalah ventilated seat ataupun ada. Aku rasa tak ada lah untuk dia punya seat kali ni. Leather seats. Kalau nampak warna pun warna BMW yang premium juga. Aku boleh kata macam tu. Grey dark chocolate. Lepas tu dia punya center compartment ada ruang sikit je, tapi dia ada USB A, dan ada USB C dan juga ada memory card. Aku tak tahu kenapa ada memory card. Dan juga ada apa ni? Ni 12V 12 socket. Ya, ada wireless charger, dan ada USB-C. Apa lagi yang korang nak untuk sebuah kereta? Betul. Basically almost complete lah, kecuali aku tak berapa nak prefer ada digital. Aku lagi prefer ada digital punya meter lah untuk sebuah kereta elektrik. Tapi bagi aku benda tu bukan satu requirement. Betul. Bukan satu keperluan sangat. Yang ni pun bagi aku dah okey dah. Cuma itulah. Kenapa dia sampai 240 km? Kereta ni boleh pergi sampai 240 kan? Proton pun sampai 260. Kalah kereta performance kau ni. Alright. So tu adalah dia punya interior. Jom. Alright. Macam mana? Is it a buy, a list ataupun patut avoid kereta ni? Kalau those yang nak masuk EV and then nak try masuk dalam dunia EV, this is a go ahead and buy. A good car untuk orang nak beli kereta, especially MPV. Yes. Dekat mana nak tengok MPV yang harga macam ni? So far belum ada competition yang fierce lagi lah. Ni kira offer yang bagus untuk orang yang baru nak berjinak dalam kereta elektrik. Boleh kata macam tu lah kan? Betul. Harga starting RM109,000 Malaysia. Dan kita always recommend dia orang untuk pergi lebih jauh sikit. RM123,000 Malaysia. Yang tu lagi berbaloi sebab battery range lagi banyak. Ada sunroof lagi best. Dan juga dia punya interior pun basically almost the same saja. But yeah, still recommend yang extended range untuk dapat pergi lagi jauh. Alright, aku rasa tu je lah apa yang kita boleh cakap. So, BYD M6 is a good buy lah untuk kali ni. Alright.